Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar semua? Kembali menemani anda pada hari ini 3 hari bulan April. Seperti biasa kami akan bersama anda sepanjang 1 jam ini. Jadi apa yang tengah anda buat tu mungkin anda boleh kongsikanlah di laman Facebook WHI. Kami harapkan semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat sejahtera. Minggu ini dah minggu terakhir kita berpuasa. Minggu terakhir bulan Ramadan. Mungkin ada dalam kalangan pekerja-pekerja yang tengah bertungkus lumus bekerja-kejar nak siapkan, nak submit dokumen-dokumen yang diperlukan. Kami doakan apa saja yang anda lakukan semuanya dipermudahkan insya-Allah. Dan pada hari ini juga Syira kita digemparkan dengan sebuah berita yang amat menduka citakan. Kami nak berkongsi dengan anda di mana artis versatile Jafar On telah meninggal dunia pada pagi tadi dan ini adalah satu berita yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya sebab seperti mana yang kita tahu beliau sebenarnya tak sihat, tidak berapa sihat dan berada di hospital. Jadi pagi ini beliau telah menghembuskan nafasnya. Dan kita tahu kan kesihatan Allahyarham memang merosot dari hari ke hari dan untuk pengetahuan juga Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultan Idris Shah Serdang di Hospital Serdang pada usia 73 tahun. Dan kami di Wanita Hari ini nak merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham. Apatah lagi menjelang Aidilfitri ini kami doakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menempuh hari-hari berikutnya. Betul tu Syira. Okey, baik. Dan saya pasti Syira bercakap mengenai hari raya ni. Ramai yang tengah membuat pelbagai persiapan lah. Daripada persiapan nak beli baju, nak siapkan rumah cantik-cantik untuk raya, nak siapkan anak-anak ni juga. Mak-mak yang ada ramai anak mesti pening kepala sedikit. Dan antaranya juga dalam menu-menu raya. Menu-menu raya. Kalau kita common menu raya, kita ada rendang, kita ada ketupat, kita ada, mungkin ada rumah ada mi kari, ada mi rebus, ada mi kuah dan sebagainya. Tapi kita nak kongsikan satu paparan yang mungkin boleh dijadikan idea untuk menu hari raya nanti. Jom kita ke Kelantan sekejap. Sebab jauh tu. dengan kata di sana ada colek Kelantan. Sedap. Jom kita saksikan. Colek ataupun dikenali sebagai rojak merupakan hidangan Moreh yang paling popular di negeri Cik Setiwa Kembang. Hidangan ini selalunya akan dicari ketika tibanya bulan Ramadan. Bagi pemilik restoran, Muhammad Nazri Hussein, dia tidak ketinggalan menyediakan menu colek sebagai Moreh di restoran miliknya. Okey, dia kalau di Kelantan ni, setiap musim bulan Ramadan ni, memang orang balik tarawih, orang akan lepak-lepak dengan kawan kan untuk makan benda-benda ringan lah. So kita sajikan colek lah selain pada cakotiau ni. Colek yang selalu orang order kat sini yang hot selling lah, colek campur lah. Dia ada pelepong, ada perut, lepas tu colek malah tu kan. Kalau orang Kelantan panggil colek malah dengan popiah. Lepas tu kalau yang special lagi tu colek sotong lah. Sotong candak ni dah start musim sotong candak. So kita ada stok, kita akan keluarkan menu sotong candak tu lah. Dekat ni dah sebelah Ramadan ya. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan, memang makin hari makin ramai. Orang pun dah nak keluar beli pakaian semua kan, sambil-sambil dah siap beli pakaian, so singgah makan colek santai untuk bercakap dengan lepas tarawih dengan kawan-kawan ya. Memang setiap tahun kalau Kelantan memang dia terkenal dengan colek lah. Biasa lepas tarawih lah, lepas hari balik tarawih memang dia cari colek lah. Ada capur colek perut, colek mangliah, colek pelepong, capur popiah. Itulah yang paling tu sekali. Colek buah juga. Colek ni kita kata dia bermusim dah, terutama di bulan Ramadan ni.
bulan Ramadan ni kita boleh katakan acara makan colek di kedai ataupun di rumah bersama ahli keluarga ni dah jadi macam tradisi ataupun trend lah. Bagi anda yang belum pernah merasai keenakan colek dari negeri Kelantan, masih belum terlambat untuk anda menikmatinya. Tengah-tengah hari bulan puasa ni sedap nampak. Mungkin Syira nak cari untuk berbuka nanti kot. Mungkin awak boleh siapkan juga untuk kami semua, host-host. Pandai awak. Ya, tapi apa pun ini antara yang mungkin anda boleh cuba sendirilah. Waktu saya ke Kelantan buat kali pertama, saya tak tahu apa tu colek. Lepas tu baru saya belajar apa sebenarnya colek. Kalau kita tengok tadi diorang makan waktu moreh. Segi tahu moreh tu apa? Betul. Selepas berbuka puasa. Selepas tarawih. Dia lebih kurang sapa lah, lebih kurang. Baik. Syira, dan pada hari ini juga kami akan memberikan anda sedikit hiburan yang berkaitan dengan raya, nak bawakan mood raya, vibe raya tu. Kita dah berkumandang lagu raya 2 minggu di stesen radio. Kita nak naikkan lagi mood raya kita di WHI ini. Kita dah bersama dengan Nurul Ifah Rasul dan juga Encik Muhammad Syukri Abdul Malik dengan ragu mereka Macam Dulu-Dulu. Jom kita persilakan mereka. Nak berjumpa bila mengimbas rindu saat kau di sisiku bagai dendangan lagu. Di sana tempatku, tak sabar nak bertemu. Semua cantik berseri, baju berwarna-warni, hilangnya rasa sepi. Ku dengar canda tawa ayah dah mengusik bunda, girangnya suasana hari yang mulia, nenek tersenyum lebar, bersenda hingga tak kerindusi, juga dapat kita bersukaria, indah macam dulu riang-riang di sisimu, indah macam dulu aku rindu, rasa macam dulu mesra tanpa rasa malu, rasa macam dulu aku rindu, buat kenang-kenangan sayang lama, semua asal usul kita, ubati rindu sanak saudara. moga bahagia bersama, indah macam dulu riang-riang di sisimu, indah macam dulu aku rindu, rasa macam dulu mesra tanpa rasa malu, rasa macam dulu aku rindu. Itu dia dua bakat yang dicongkil dari pertandingan karaoke di Majlis Makan Malam Yayasan Bena Nusa baru-baru ini. Assalamualaikum kedua-duanya. Sihat kedua-duanya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menaikkan lagi semangat raya. Vibe kami macam dulu-dulu. Itu antara sebenarnya lagu tema Media Prima untuk tahun ini. Baik dan okey. Okey, jadi bagaimana persiapan raya setakat ni? Nak tanya dahulu. Saya macam biasa, macam kita sediakan kelengkapan baju raya, kuih-kuih raya, dan tahun ni raya dekat kampung sebelah suami lah, Kelantan. Di mana tu? Kota Baru. Kelantan juga. Ada kena dengan colek kita tadi. betul. Kalau Encik Syukri pula? Saya persiapan macam biasa. Alhamdulillah semua dah siap. Tahun ni cuma 2 pasang je lah. Warna apa tu? Warna biru gelap dengan warna kelabu. Bukannya pakai sekarang ni? Bukan. Okey, baik. Dan bercakap mengenai raya ni, tadi kami ada berkongsi jugalah nostalgia bila buat raya, bila bercakap mengenai raya ni banyak nostalgia yang boleh dikongsikan, dan lagu ini juga macam dulu-dulu kan. Boleh kongsikan antara nostalgia Ifah sendiri bila bercakap mengenai raya. Biasalah kalau kita pasal raya ni kita mesti ingat zaman kecil-kecil dulu. Main bunga api. Kan, tapi zaman dulu dengan sekarang dah tak sama. Banyaklah beza dia. Itu je lah kita ingat yang
masa kita muda dululah. Kalau Syukri pula sedikit kenangan waktu kecil-kecil ke remaja ke? Masa kat zaman kalau ikutkan zaman remaja dulu, main Mariam Tanah, Mariam Buluh. Kita buat mercun sendiri. Okey. Kita beli bunga api tu kita buka belerang ni, kita buat bom sendiri. Okey. Tapi ni itu kenangan dulu. Adik-adik kita ada tahap keselamatan kita, tolong jaga keselamatan nak menjelang raya ni. Okey, baik, dan mungkin anda berdua boleh berikan ucapan raya anda kepada semua yang sedang menonton. Silakan. Okey, saya ingin berterima kasih kepada Alternate Record Media Prima kerana menghubungi kami untuk slot wanita hari ini. Baik. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin untuk seluruh umat Islam. Okey. Syukri ada nak cakap apa-apa sedikit ke? Itu saja. Selesai. Kita combine semua ya. Okey, baik. Nurul Ifrah Rasul dan juga Muhammad Syukri Abdul Malik. Terima kasih. Selamat Raya Aidilfitri. Maaf Selamat Hari Raya. Syirah dah bercakap Hari Raya, apa yang harus kita titik beratkan ialah keselamatan anak-anak kan. Katakanlah mereka suka bermain mercun dan segalanya. Dan kedua adalah adab berziarah ni, Syirah. Syirah suka kalau cakap tentang adab ziarah ni. Sebab apa? Kita ni teruja nak Hari Raya Sugi. Kadang-kadang kita jumpa seseorang itu setahun sekali. Tetapi dalam keterujaan tu, jangan sampai kita datang rumah orang tu satu pagi. Jangan sampai kita nak redah rumah orang tu langsung tak bagi tahu. Pening kepala ni. Ada orang call, Assalamualaikum, ada rumah ke hari ni? Ada jemput datang. Rupanya dah dekat depan rumah. Alamak, laju dia datang. Jadi kami nak mengajak anda untuk berkongsi apakah adab berziarah yang anda sendiri titik beratkan dan anda memang tak sukalah kalau orang buat sebegini sewaktu musim perayaan. Kongsikannya bersama kami di Facebook WHR. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Indah macam wanita hari ini, wanita hari ini. Kan? Kalau kita balik raya ni pertama sekali mulut kena jaga sebab keluarga kita dah besar tau. Adik-beradik kita dah matang, adik-beradik kita dah tua dah. Adik-beradik kita ada yang T20, ada yang B40. So bila kita balik raya kita kena jaga mulut. You kena tahu sensitivity kita bila dah berkumpul, betul tak? Walaupun kita adik-beradik tetapi kita dah membawa haluan masing-masing tau. Kita berkumpul setahun sekali. Jadi bila kita dah balik, buat cara balik. Pesan dekat anak-anak kita terutama sekali yang sedang meningkat remaja supaya jangan buat kelakuan macam dekat rumah. Sedap kan? Daniel, come eat first. Come. You want press rice? Press rice? Ambil press rice ni. Press rice tu apa ya? Nasi impit. Tak pernah orang panggil press rice. Bahasa Inggeris, saya mana tahu. Ya, kalau kita nak praktis pun praktis kat rumah kita. Janganlah kat rumah orang. Rumah orang pun nampak cakap bahasa Inggeris dengan anak kita. Press rice pun boleh. You want press rice? Come. Boleh buat you want? NS. NS lah, dia nak NS. NS tu apa? Salah semut. Saya ni jangan buat malu orang. Boleh tak? Kita kat rumah orang ni. Saya nak makan bagi kami tu NS. Amboi, Daniel. Siapakah Daniel itu? Tapi saya suka perkongsian di awal tadi. Jaga mulut tu. Jaga mulut, betul. Sebab kita tak nak dari kita hari raya disebabkan mulut kita bermasa muka pula. Saya tahu yang belum berkahwin mesti pantang ditanya bila nak kahwin ni. Tahun depan raya ada. Memang pantang ditanya soalan itu. Tahun depan ada tak pasangan anda akan beraya dengan? Betul. Satu lagi saya kira antara yang sensitif untuk disebut, kita jumpa ni setahun sekali. Tolong jangan sentuh dah nampak berisi. Jangan Okey, baik. Dan di studio kita bersama dengan dua orang tetamu. Di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah Yahya selaku pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih doktor bersama kami. Sama-sama. Doktor sihat, doktor? Sihat, alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pula kita ada Ayu Hot FM. Hai, cantiknya berkebaya. Terima kasih. Sihat Ayu? Sihat, alhamdulillah.
Awal-awal tadi Ayu masuk bilik makeup, saya dah tanya, Ayu cantiknya baju. Manis je nampak. Tapi baju simple yang kita suka. Tapi apa pun bercakap mengenai adab berziarah ni. Okey, doktor rasa memang pentinglah kan kita untuk berziarah satu sama lain walaupun kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Betul? Betul, sangat penting. Okey, Ayu rasa? Bagi Ayu sangat-sangat penting jugalah. Praktikal. Okey, baik. Tetapi apa yang menjadi permasalahan adalah dulu bila nak berziarah tu lain sedikit kan. Mungkin saya tidak ada, tak wujud lagi saya, tapi melalui cerita-cerita mak saya, nenek-nenek saya kan. Dan sekarang ini dah berbeza, dah zaman pun dah beralih kan. Apa yang doktor melihat menjadi masalah sekarang ini bila kita berziarah? Okey, masalah. Okey, cerita masalah ni memang banyak masalah lah. Okey, sebelum saya pergi kepada masalah tersebut, saya ingin berkongsilah dalam sebuah satu hadis yang mana hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ada 3. So tanda yang pertama adalah memuliakan tetamu. Okey, kita kena memuliakan tetamu. Dan yang kedua adalah kita sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, kita kena bercakap yang baik-baik dan kita kena, kalau tak dapat cakap yang baik-baik, lebih baik diam. So itu memang hadis yang menunjukkan memang pentingnya berziarah, memang pentingnya kita mengeratkan silaturahim. So namun jika kita tak menjaga adab, jika kita tidak, ialah contohlah sebagai orang Islam, apa penonton yang mungkin daripada kalangan orang Islam tidak memegang kepada hadis ini, namun bila orang datang dia akan buat macam tak apalah. So dia akan menunjukkan muka yang tak welcome. So dia, ialah maksudnya kat sini saya cuba membawa masalah membawa isu antara orang yang datang ziarah dengan kita sebagai tuan rumah. Sebab kadang-kadang orang datang ziarah ni dah okey. Dah okey sangat kan. Dah memang happy nak datang, beradab dah menjaga apa semua, tapi orang yang tuan rumah tu pula dengan muka yang tak welcome. Dengan dengan muka yang tak ceria, lepas tu macam memilih bulu. Contoh bagi duit raya kan. Kita tengok dia ni anak doktor. So tak apalah, kita bagi duit raya mungkin RM20. Tapi kalau kita tengok macam ada kanak-kanak yang datang saja-saja je kan, macam ketuk-ketuk, betul kita siap tanya, ni nak makan kuih ke nak bagi duit? Lepas tu kita akan kalau dia kata nak duit, mungkin kita akan bagi RM1, RM2. So di situ hadis itu menunjukkan bahawa 3 perkara tanda-tanda orang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhirat ada 3, iaitu kita sentiasa kena menjaga silaturahim, kita sentiasa memuliakan tetamu, dan kita kena sentiasa berbaik sangka, bercakap yang baik-baik. So bila kita berpegang pada 3 perkara, insya-Allah takkan ada masalah. Sebab adab orang yang ziarah dengan tuan rumah tu sendiri pun dah tahu adab, maka semuanya smooth. Okey, bermaksud kalau kita pegang ketiga-tiga tu, insya-Allah harmoni semuanya. Yang main peranan adalah tuan rumah dan juga yang menziarah. Okey, tetapi saya berpegang kepada yang pertama tadi, kita memuliakan tetamu. Betul. Kita sebagai tuan rumah, kita hari raya ni kita suka orang datang rumah. Ramai dalam kalangan kita yang suka orang datang rumah. Akan tetapi kalau boleh saya tanya kepada Ayu sendiri, kita sebagai tuan rumah, agaknya kita manusia biasa kan? Mesti ada benda yang kita suka, ada benda yang kita kurang gemar dan sebagainya. Macam Ayu sendiri, apa agaknya yang kurang digemari kalau tetamu buat dekat rumah Ayu? Kalau Ayu sebagai tuan rumah lah, Ayu sedikit kurang gemar bila contoh macam ada anak-anak kecil kan. Kita faham je anak-anak kecil ni dia macam dia suka sana, dia pergi sini kan. Tapi usually kalau kita as a parent, kita pandai control sikit, kawal sikit. Kita before datang rumah orang, kita dah siap-siap bagi tahu. Dah bagi guideline. Nanti duduk rumah orang, jangan ni jangan sana ke sini. Ya, betul. So lagi satu, bila kita jadi tuan rumah ni, antara benda yang kita tak suka juga bila whenever orang datang kat rumah kita, tapi bila balik nanti dia cakap pula apa keburukan yang dia nampak kat rumah kita. Itu antara satu benda yang kita patut simpan jugalah. Baik. Saya nak masuk sikit Ayu. Sila ada dalam kata-kata hukamat dalam Islam, dia kata bila kita datang ke rumah orang, kita kena, mata kita gunakan ibarat seorang yang buta. So memanglah kita maksudnya kalau buta, maksudnya berlanggar pula kan. Maksudnya ibarat mata kita buta, maksudnya bila kita pandang, mungkin kita tengok okey, lansir mungkin tak matching dengan sofa contohnya lah kan. Kapet tak sama dengan dinding cat. So ibarat buta, jangan cakap-cakap. Dan bila kita keluar daripada rumah orang, ibarat kita menjadi orang bisu. So kita kena pegang kata-kata tu, insya-Allah damai. Jadi niat kita
kita menziarahi seseorang itu adalah untuk kita bertanya khabar, meluangkan masa bersama mereka. Jadi kekurangan di mata kita tu kita ketepikan. Kita tunggu sekejap. Tapi doktor, apa yang menjadi masalah juga adalah seperti Ayu katakan, kita fokus bab anak dahulu lah ya. Bukan nak kata anak ni menjadi masalah, tetapi apa yang menjadi masalah adalah apabila ibu bapa tidak membetulkan anak-anak mereka. Macam tak betul lah budak kecil memang budak kecil. Tetapi kita harus faham apabila kita ke rumah seseorang, mereka pun ada juga peraturan mereka kan, lompat atas sofa, pakai kaki pula kotor, makan biskut separuh dekat sofa. Biskut Elmer London lap kat sini. Sakit dah lah, sofa baru pula. Jadi dari sudut seorang ibu dan juga bapa, apa yang harus mereka lakukan untuk mendidik anak-anak mereka? Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada Islamik lah ataupun secara moralnya. Yang pertama sekali bila kita nak datang rumah orang, okey kita dah siap dah beritahu anak kita ataupun ahli keluarga kita ataupun kita bawa adik-beradik ke apa ke. Okey, kita pergi rumah orang, contoh kita kata okey kita pergi rumah orang ni dia agak susah. So jangan nak expect nak makan banyak-banyak. Jangan expect dekat situ nanti dihidang ayam golek ke apa, rendang rusa ke, rendang apa-apalah kan. Nak expect yang lebih-lebih kan. Hantar-hantar dia hidang kat kita adalah mungkin sambal sardin. So peraturan-peraturan macam itulah. So bila kita dah bagi tahu kepada ahli keluarga ataupun anak-anak kita, diorang pun dah tahu. Oh okey, ahli orang ni macam gini-gini. So kita kena bersedia mindset. Sebab itulah kalau dalam Islam ada beberapa perkara adab kita untuk menziarah. Yang pertama kita kena jaga masa dan bagi salam. So contohlah tak boleh menziarah waktu malam tiba-tiba kita tak set masa pun, tiba-tiba Syirah ada kat rumah tak ada tapi aku dah dekat depan rumah kau. Nampak kereta kau ni. Dah ada kereta depan rumah aku nak sorok pun tak sempat. So macam mana nak sorok ada pengalaman sorok Okey, yang kedua kita kena jaga pandangan tadi. Dan yang ketiga kita kena jaga aurat. So sebab bila raya ni kita dah cakap kat anak-anak ataupun orang yang datang tu kita kata okey, kita tak boleh bersalam sebarangan dengan pakcik makcik sebab itu aurat kan. Dan ada kala juga masyarakat kita ni bila dia pergi ke rumah kita dia pakai tudung. Elok pakai tudung kan, tapi bila kita pergi rumah dia dia buka pula contohnya lah kan. So kat situlah menjaga aurat, jaga masa dan kita kena ikut semua ni dan kita juga disunatkan untuk mendoakan kepada tuan rumah. Dan paling penting sekali kita kena beritahu anak-anak dan orang yang datang adalah jaga mulut. Jaga mulut. Contohlah kita makan kuih kan. Lepas tu ada juga kadang tu tetamu dia kata, sedap tak kuih ni? Antara mak masak dengan contohlah mak masak mana sedap? Depan kita kan. So kita kena jaga mulut. Sebab itu saya kata daripada awal lagi sebelum kita datang kita dah mindset kepada anak-anak dan orang yang datang, kita kata okey keluarga dia macam ni. Jangan pula kita nak jadi pelahap kan. Makan semua sekali kan. Tuan rumah tak suruh lagi makan, kita dah nak makan lapar-lapar kan. Lepas tu kita kadang-kala kita macam tercakap juga, kita kata ada kuih yang buat sendiri tak? Saya nak makan kuih yang buat sendirilah. Tak ada pula. Tak ada pula kan. Alamak tak ada pula kan. So benda-benda macam itulah menyebabkan orang rasa macam kenapa dia ni kan. Dan satu perkara lagi, kita ni suka kadang-kala kita suka body shaming. Betul, dengan tuan rumah kan. Contoh kita kata rasanya kau sebelum ni diet kan, kenapa macam berisi je lagi kan. Macam saya raya ni memang tema gemuk lah. Jangan macam tu. Masih cantik. Masih cantik dating kan. Dating. Ayu asyik panggil saya dating saja. So insya-Allah. So kita jangan body shaming, kita jangan cakap macam saya kata tadi lah, sofa tak sama dengan langsir apa semua kan. Jangan cakap benda macam tu. Kalau kita nak cakap tak tahan juga, mungkin kita balik rumah nanti kita cakap nak meluah kan. Meluah je lah. Itulah yang boleh saya kongsikan. Okey, baik, sedikit lagi bila cakap tentang anak-anak, tak semua anak kita boleh kontrol sebenarnya. Apa yang keluar dari mulut mereka ini kadang-kadang kita pun terkejut. Saya nak tanya pengalaman Ayu sendiri, pernah tak tegur anak-anak buah ke, anak-anak tetamu ke? No. Okey, sebenarnya kalau nak cakap Ayu ni Ayu tak ada adik-beradik. Ayu nak tunggal. So Ayu tak adalah pengalaman yang macam nak kena ditegur apa semua. Tapi alhamdulillah lah Ayu pula dibesarkan sebagai macam ibu dengan abah Ayu pun memang dah ajar dulu before pergi rumah orang bawa buah tangan. Dia kata kamu Ayu kalau tak nak bagi buah tangan bagilah duit sikit. Dah bekerja kan. Lepas tu kalau macam let's say dekat rumah orang, ya betul macam doktor cakap, kita kena butakan mata, bisukan mulut. Jangan cakap apa-apa. Betul. Dan satu lagi perkara yang Ayu rasa macam kalau kita tak kisahlah tuan rumah ke, kita jadi tetamu ke, jangan berjanji kalau benda tu tak boleh tepati. Contoh let's say dia kata Ayu ada kat rumah tak pukul 2 nak datang lah.
tiba-tiba kita pun dah prepare dah ni apa semua, tiba-tiba 2.30 tak datang tapi tak inform. Itu akan jadi macam dia akan banyak kacau lah. Kita mungkin boleh keluar. Diorang pun macam kita dah prepare, mak kita dah masak apa semua kan, tak datang dia jadi macam aduh kesian je kat mak kita kan. Contoh dia macam itulah. Okey, pula rendah rusa kan. Alamak, rendah rusa macam itu. Okey, saya tengah membaca komen-komen di Facebook sebenarnya. Okey, sambil-sambil saya baca ni Syira, apa kata kita dengarkan dahulu pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sekejap lagi saya kongsikan. Jom kita dengar. Ada menarik ke? Adat berziarah tu mestilah kita kena adab. Terutamanya kalau kita pergi rumah orang, kita kena pastikan yang kita nak pergi tu, walaupun hari raya, kita kena pastikan tuan rumah tu memang dah bersedia. Memang kita tak nafikan hari raya makanan sudah disediakan, tapi kalau kita rasa ramai orang datang, makanan pun dah tak berapa nak ada, kita jangan mengharapkan tuan rumah nak beria untuk fikirkan kita. Sebab kita tahu kalau kita rasa macam setakat makanan apa yang ada, kita kata orang tu jangan meminta-minta. Dan satu lagi yang saya selalu pesan ataupun saya selalu cakap pada diri saya, jangan duduk rumah orang lama-lama sebab dia pun ada masa dia dengan keluarga dia. Bagi saya amat penting, especially bila kita ingin menziarah, kita janganlah menanya soalan-soalan yang sensitif kepada seseorang itu, macam bila nak dapat anak, bila nak kahwin. Sebab ini mungkin akan menyinggung perasaan mereka, sebab lagi di bulan Syawal ni lah tujuan kita untuk menziarah mereka, menghormati mereka, menanya khabar mereka. Sendiri saya memang akan pesan dekat anak-anak saya, kita nak pergi rumah orang ni, so kena behave, kena ada dia punya do and don'ts, apa yang boleh pegang, apa yang tak boleh pegang. Sebab benda ni sangat penting tau sebenarnya, sebab adab itu dia diajar daripada rumah. Jadi bila saya tak berapa nak agree bila orang selalu cakap macam apa tu, alah budak-budak, dia tak boleh. Sebab budak-budak tu yang kita kena ajar daripada budak-budak. Bila dah tua tu dia dah kalau tak adab, dia dah tak ada adab dah tu kan. Okey, baik, kembali bersama kami. Saya sebenarnya tengah baca komen-komen anda. Okey, ini komen daripada Syafira Zaki ya. Syafira mengatakan yang tiap kali hari raya paling tak suka kalau sebarangan orang suap baby makan biskut raya, suap coklat lah. Oh, saya tahu biskut apa yang ditujukan tu. Mungkin biskut orang lain yang suap dekat baby dia kot. Okey, ini komen daripada Puan Natira. Puan Natira berkata, adab berziarah pada Aidilfitri sebaiknya bukan pada awal pagi atau lewat petang. Saya amalkan berziarah pada jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Waktu petang pula bermula jam 3 petang hingga 5 petang. Tidak perlu lama-lama, memadai 15 minit satu rumah. Jika menghadiri rumah terbuka pula, saya hadir seperti waktu yang ditetapkan. Ada yang lain ke sebelum tu? Saya punya line ni agak slow sebenarnya. Okey, ada satu lagi saya nak bacakan daripada Bosha Roslan. Paling ketara apabila masa yang paling minimal untuk berada di rumah tetamu dan tempat terhad apabila tetamu lain bertembung masa yang sama. Menjadi masalah ketika berziarah jika tidak mahir pengurusan masa dan etika kunjung-mengunjung. Okey, doktor, saya nak sentuh sikit berkenaan bila bertembung dengan tetamu lain. Ya. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni lupa sebenarnya. Bukannya dia penting diri, tapi dia lupa. Dia lupa tetamu lain tunggu masa untuk makan. Selalunya doktor, macam mana kita nak buat ni? Untuk berapa lama masa yang diperuntukkan ataupun ada cara lain? Okey, bagi saya lah, kita sebagai tuan rumah memang kita kena berlapang dada lah. Okey, dia dah datang, ini pun datang kan. Contohlah dua keluarga sekali datang. Dan kita mungkin ada 2 ruang tamu. Contohlah ruang tamu tempat kita makan biasa dengan keluarga, satu ruang tamu tetamu. Dan biasanya kalau saya buat keluarga yang rapat, saya akan bagi tempat yang kita punya biasa makan. So kalau kawan-kawan mungkin kita bagi dekat ruang tamu. So dan kat situ juga kita kena pandailah adjust dua-dua sekali. Ataupun kalau diorang berdua ni mempunyai pekerjaan yang sama, personality yang sama, maksudnya boleh saja kita berborak dalam satu hall yang besar. Lepas tu kita makan sama-sama sebab secara tak langsung dia boleh juga mengeratkan silaturahim. Dan banyak juga pengalaman saya bila diorang tersama datang ni, boleh pula bertemu jodoh. Antara kawan dengan keluarga bertemu jodoh. Cakap, bila datang keluar kahwin cakap macam mana kamu berjumpa? Dia cakap dulu lah datang pergi rumah akak, lepas tu terjumpa sama-sama. Saya dah rumah saya dah. Okey, baik, saya akan datang. Tapi saya rasa lebih daripada saya. Ayu, adakah Ayu tahun ini akan menziarahi mana-mana rumah dengan harapan bertemu jodoh? Alamak. InsyaAllah. Ayu rasa macam better kita pergi rumah jodoh terus kan?
Oh, dah ada. Tapi ada ke? Dah ada. Mungkin ada. Dah berbunyi dalam Tapi nak tanya juga dalam kita tapi sorry saya tergelak sebab mungkin awak pergi dengan harapan nak bertemu jodoh, tapi jodoh tu orang lain punya. Alamak, macam mana? Kita dah make sure dah itu kita punya. Kita pastikan dah. Kita dah confirm dah. Bukan. Kita dah make sure mak awak ada dekat rumah. Saya ada buat kuih raya ni. Tapi saya tak buat lah, saya beli. Asalkan buat sangat. Okey, baik. Dah bercakap mengenai menziarahi rumah orang kan. Sekarang ni zaman kita semua perlukan gadget, telefon. Kalau tak ada telefon tak boleh kan. Lepas tu anak-anak muda sekarang ni pula, alamak tak naklah pergi, boring lah. Tapi perlukan telefon juga. Saya rasa boleh sahaja gunakan telefon, tetapi perlulah ambil masa untuk kita bercakap juga, kita bersosial dengan mereka yang kita menziarahi kan. Tapi ini menjadi masalah sekarang ni. Kadang-kadang kita lihat adik asyik main telefon je kan. Ayu melihat ni sebagai satu masalah ataupun tak apalah, biarlah daripada buat masalah kat rumah orang, baik duduk diam-diam main handphone. Satu lagi siap minta wifi rumah orang. Itu password. Itu sebenarnya dah tak okey tau kalau sampai part macam kita melangkaui batas untuk part yang macam tu kan. Tapi bagi Ayu lihat perkara ni sebagai satu benda yang tak patut kita praktikkan. I mean like macam kita boleh tengok handphone macam Sugi kata, kita boleh tengok handphone tapi berpada-pada. Let's say kalau dekat ruang tamu tu kita dikelilingi oleh orang yang lebih tua kan. Kita perlu orang kata berbahasa-basi. Borak saja, bercakap. Kita boleh borak apa-apa sekalipun tentang kerja ke, tentang apa yang kita tengah buat sekarang ataupun pasal dulu kalau kita tahu tuan rumah tu seorang doktor. Mungkin boleh tanya sikit dulu, doktor Datin pun boleh. So mungkin boleh tanya pasal kerjaya. Sebenarnya banyak sangat cabang yang kita boleh tanya lah. Dia bukan depends kepada kita perlu macam tunggulah tuan rumah tanya baru kita jawab. Tak boleh macam tu sebenarnya. Ada masa whenever kita macam tengok urgent, kod ada WhatsApp daripada ahli family yang lain ke ataupun kerja ke, mungkin bolehlah sekejap, tapi tengok keadaan kita, macam read the room orang kata kan. Tengok kalau macam semua orang macam kalau macam makcik pakcik busy sidangkan, apa kata kita pun pergi dapur hidangkan sekali kan, bukan macam tak apalah tunggulah hidang nanti makanlah sekali. Macam selalu menantu yang baik lah. Saya suka soalan Sugi dan saya suka jawapan daripada Ayu, ambil masa untuk bersembang. Dan kalau kita bercakap tentang adab bersembang ni pula, kebanyakan anak muda daripada kita, kalau kita dapat lihat viral di social media, mereka bila bersembang, contoh bila nak kahwin dan sebagainya, mereka cepat marah. Sedangkan sebenarnya orang-orang tua ni sekadar nak bersembang. Apa pandangan doktor? Bagi saya, waktu kita menziarah itu yang termasuk dalam adab-adab tadilah, memang kita kena avoid, kita memang elakkan soalan-soalan yang negative vibe. Soalan yang membuatkan orang lain macam daripada happy, muka happy macam dia sensitif. Sensitif, yang mengganggu privasi. Contohlah kalau biasa kita panggil makcik-makcik bawang kan. Kalau yang bujang dia kata bila nak kahwin, nak macam tengok kau dah 3 tahun dah asyik datang seorang-seorang kan. Lepas tu yang dah kahwin, bila nak ada anak. Bila dah ada anak, bila nak tambah anak. Kan nasib baik dia tak tanya suami kita apa bila nak tambah isteri kan. Memang memang okey, so kat situ bagi saya kita sebagai orang tua kita kena sentiasa ingatlah kepada anak-anak, kepada yalah kita sebagai ibu bapa kita kena ingatkan kepada anak-anak apa ada adab peraturan, apa yang kita perlu buat, dan kita jangan sebut perkataan body shaming, tanya kurus gemuk. Memang saya tema gemuk contohnya lah kan. Lepas tu nak cakap benda-benda yang negative vibe. Dan kepada penonton terutamanya golongan muda lah. Bagi saya kalau kita nak main game, kita datang rumah kawan kita sekadar nak main game, apa kata kita lepak mamak ataupun kafe mana-mana, kita borak sampai pagi. Tak adalah borak sampai pagi kan, sampai tengah malam. Sebab bila kita dengan kawan-kawan kita nak main game apa semua kan, sebenarnya mengganggu privasi saudara mara dan ahli keluarga dalam rumah tersebut. Kita tak sedar, kita rasa macam seronoknya pergi rumah dia ada aircon, macam bestnya ada makanan kan, rumah dia ada bibik pula yang serve makanan kan. Tapi dia tak sedar yang mak ayah mak ayah kawan ini macam kau ni bila nak balik kan. So dia tak sedar. So benda-benda itu kepada golongan muda tolong aware, tolong ingat diri apa peraturan. Noted. Dan saya melihatnya dari perspektif yang berbeza juga. Sebab yelah sekarang ni zaman teknologi, tak salah kalau nak main telefon, sebab kadang-kadang budak-budak yang main telefon ni itu yang membuatkan mereka mendapat kawan-kawan, dapat mengeratkan silaturahim dengan cousin-cousin mereka yang tak jumpa lama. Tengah main game ke? PUBG ke? Jom kita main sama-sama. Ataupun macam berTikTok, jom kita buat TikTok ni semua. Itu
Definitely boleh buat. Aktiviti juga sebab ada orang kadang-kadang introvert, tidak boleh memulakan sesi apa kata nak bercakap tu kan. Jadi handphone itu membantu tetapi berpada-pada lah, saya rasa. Betul. Okey, baik, di akhir perbincangan ini mungkin Ayu sebagai anak muda ada sesuatu nak diperkatakan kepada penonton-penonton adab untuk kita menziarahi satu sama lain di Syawal ini. Okey, ini antara orang kata tips daripada Ibu Ayu lah. Daripada dulu sampailah sekarang. Kalau kita nak pergi rumah saudara mara ataupun tak kisahlah siapa-siapa, anak-anak lagi kalau salon bakal mak mertua begitu. Banyak kali cakap ni lah. Dia kahwin lupa juga. Boleh. Kita kenalah bawa orang kata macam buah tangan ataupun kalau tak ada buah tangan tak apalah kalau duit raya. Let's say kalau kita ada kemampuan bagi duit raya. Tapi kalau macam untuk golongan muda pula macam Ayu, kita pergi rumah orang satu, yes, kita kena jaga pemakaian. Itu paling pentinglah sebab kita bukan orang kata beraya dengan kawan-kawan kita saja. Ada juga orang tua, ada juga mak ayah dia, abang dia kan. So kita kena jaga daripada segi batas tu. And then bila kita dekat rumah orang, jangan orang kata berkelama-lamaan. Macam doktor cakap tadi, Ayu memang tak suka kalau kita duduk rumah orang lama-lama sampai 2-3 jam. Better kita borak dekat luar kan. And paling pantang, sebelum pergi rumah orang, kita tanya dulu. Assalamualaikum, ada dekat rumah tak? Ayu nak datang ni. Jangan terjah. Sebab Ayu tak suka kalau orang terjah rumah Ayu juga tahu. Sebab kita tak prepare. And kita risau macam kalau kita dekat luar, kita tergesa-gesa nak pulang ke rumah. So itu antara orang kata tips yang I always amalkan lah untuk kita punya generasi muda. Kita just ambil mana yang baik daripada yang dah diturunkan daripada generasi yang lama. Kita ikut je, follow je. And satu lagi, jangan triggered kalau orang tanya bila nak kahwin. Jangan triggered. Itu orang kata just basa-basi je, nak bersembang saja. Okey, dan doktor pula ada apa-apa untuk dikongsi, nasihat untuk diberikan ataupun ucapan raya? Ucapan raya. Okey, nasihat saya terutama kepada diri saya lah dan kepada rakan-rakan ataupun semua yang akan menziarahi, pergi ziarah-menziarah ni lah. So yang pertama sekali kena jaga adab. Jaga adab dan kita jaga mulut kita. So ingat yang saya kata tadi, kita andaikan kita pergi masuk rumah orang ibarat kita buta, dan bila kita keluar daripada rumah orang ibarat kita bisu. So kita jangan buat sesuatu perkara yang kalau boleh walaupun kalau kata bergurau berbahasa bahasa tu pun kalau boleh kita avoid, kita elakkan. Macam sebab kita ni nak bermaaf-maafan kan, daripada bermaafan kita jadi yang lain pula, dah jadi dendam pula. Terus melukai. Melukai pula kan. Kalau bermaafan, kalau bertemu jodoh ni tak apalah kan. Mention juga tu. Mention juga kan. Okey, saya rasa akhir daripada saya. So selamat Hari Raya, minta maaf zahir batin. So jaga adab ziarah-menziarahi. Ayu, ucapan raya. Ayu pun nak ucapkan juga selamat Hari Raya kepada seluruh umat Islam yang menyambutnya. And jangan lupa juga untuk dengarkan segmen Raya Ayu dekat Hot FM. Kali tahun ni Ayu tak balik kampung kan? Tahun ni tak balik kampung. Ayu Team Raya KL. Kita hashtag sama lah Team Raya KL. Okey, baik, Dr. Siti Aisyah Yahya dan juga Ayu Hot FM, terima kasih banyak. Kita tak jumpa jap lagi kot kan? Selamat Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Dan Syira, saya nak tanya awak sempat lagi tak kalau saya nak buat kad raya untuk diberikan? Boleh, tapi awak kena bagi tangan kot. Pos masih terima ke? Tak tahulah, tak apa. Lepas ni kita belajar macam mana nak buat kad raya. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita masih lagi dalam mood raya, kita masih lagi dalam vibes raya yang kami nak bawakan kepada anda. Tapi saya nak tanya penonton-penonton, tolong angkat tangan ataupun komen dekat Facebook kami, siapa dekat sini yang masih lagi memberi kad raya ataupun menerima kad raya. Kalau saya waktu kecil-kecil dulu Sugi, saya bagi kad raya ada satu pantun. Apa dia? Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Awak hantar ke siapa tu? Adalah tu. Okey. Apa pun kita bersama dengan Puan Nadra. Banyak idea untuk kad raya yang dibawakan. Mungkin kalau sempat anda boleh mencubanya. Jadi Puan Nadra, kami nak tahu dahulu apakah koleksi kad raya tahun ini sekiranya ada, sebab saya lihat macam wow sangat kad yang ada di hadapan ni yang Syira pegang. Okay, kita ikut trend kan. Normally this kind of trend they like it minimal. Okey, baik. Jadi memang minimal lah, nampak straightforward. Nak buatnya mungkin senang. Saya rasa sebab nama minimal. Jom kita belajar boleh? Okey. Macam ni nampak very klasik. Cantiklah nampak. Ketupat. Ada ketupat tu. Okey. Menyerlah. But if you remember masa kita sekolah dulu kan. Ada ingat. Tapi dah lupa. Kita buat anyam macam ni je.
comel sangat. Macam mana kita nak buat ni? Betul. Okay. Boleh saya bantu? Boleh. Okay. This is that. Ni dah siap. So what you do is you just make sure it's tight. Ketat lah. Ketat. Okay. And then you flip bawah aja. Bawah saja. Okey, saya boleh buat ni selalunya. Kalau dulu-dulu ya Syira, Selalunya kalau nak siapkan satu kad raya ni berapa lama? Ini betul ke saya buat macam ni? Ke bawah ke juga? belakang. Ke belakang, ke semuanya. Kita lipat ke belakangnya. Okey, berapa lama untuk kita siapkan kad raya satu-satunya? This one. Kalau for me it's 30 minutes. Tapi kalau for a starter will take like maybe 1 hour. Untuk memastikan kekemasannya dan segalanya. Pasal you kena potong. Ya, betul. You kena ukur berapa length dia. Okey, baik. Kalau kita dulu-dulu masa kecil nak buat kad raya, kita ambil je kertas biasa dan kita terus tulis kat dalam. Ke ni yang anak puan lakukannya seperti mana kita lah dulu kecil-kecil kan kita selalu buat. Tapi yang pasti adalah ia memberikan kegembiraan kepada kita yang memberikannya dan juga orang yang menerimanya. Jadi untuk kad yang kita kata lebih orang kata berkualiti sedikit, kertas yang digunakan ni kertas apa puan? Jenis apa ni? Okay, this is cardstock. Cardstock. Okey. Okey. Dia memang sedikit keras. Dia betul. tebal, Dia sedikit keras. Dia memang craft. texture. Kertas craft. Okey. Dia ada tekstur tu yang you akan nampak dia punya produk dia agak very terletak lawa, kemas, eksklusif. Ya, betul. Ini memang jual dekat bookstore, betul? Ada kat bookstore. Sekarang ni susah dapat. And then dia jual by bulk. Syira. Multi-coloured. Okey, minta maaf saya. Ini nampak ketupat yang plain, betul? Tapi puan dah sediakan ketupat yang ada bunga-bunga sebegini. Wow, cantik. Okey, jadi puan mungkin boleh kongsikan bunga-bunga ni buat sendiri ke boleh dibeli ke macam mana? Okay, paper craft ni normally kita buat sendiri. Wow. Okey. Maksudnya yang ni semua buat sendiri ke? Yes, by hand. Wow, macam dahsyat satu persatu. Yes, satu persatu. Okey, cakap tentang kad raya juga. Kalau dulu-dulu kita buka je kad raya. Boleh tak kalau kita nak custom? Boleh kalau nak custom. But you have to buy that melody punya. Kena sediakan bahan lah. Betul lah. Betul. And then kad tu akan tebal sikit. Ada ke orang request begitu? So far tak ada orang. Saya seorang lah lebih pula Syira dia. Okey, baik. Dan bagi mereka yang menonton sekarang ni, kalau mereka inginkan inspirasi kan, apakah laman IG puan ataupun Facebooknya? Okay, as you can see, it's a paper thing. Memang saya create all this intricate paper. Intricate paper, okey. Orang customer kan custom macam-macam untuk raya, ada untuk gift ada. Normally untuk decoration kat rumah. Okey. Dan ini plus set yang memang perlukan kalau profesional tu nampak tak? Ya, amateur tak perlulah ya. Kita perlukan gunting, pembaris, pen dan juga gum, glue. Setakat hari ni dah siap semua order tuan puan? Apa dia? Setakat hari ni dah siap semua order. Dah settle semua. Ya, dah. Alhamdulillah dah selesai kerja. Baik. Dan Puan Nadra mungkin boleh berikan ucapan raya puan kepada semua yang sedang menonton sekarang ni. Okey, selamat Hari Raya pada penonton Wanita hari ini. Moga semua selamatlah di jalan raya. Hati-hati memandu puan. Puan balik mana untuk raya ni? Macam biasa tiap tahun saya akan belah saya di KL aja, di Selangor. #Team Raya KL. Lepas tu second day we go back to Johor. So team Johor. Ke selatan pula ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Nadra. Saya rasa kad ni cantik kalau letak kat sini. Boleh tak Puan tuliskan untuk WHI? Boleh. Okey, baik. Sambil-sambil Puan tulis, kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Cantik ke? Ini pun kita nak gantung juga balik. Boleh. Memang Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami dan saya suka sangat komen-komen yang anda sedang berkongsi di Facebook WHI. Teruskan berkongsi, nanti kami akan bacakan. Tapi sebelum itu, kami juga ingin berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan drama Pemburu Saka. Angkara Dendam, berjayakah Zack dan pasukannya dalam misi membanteras bomoh-bomoh amalan khurafat? Jangan terlepas untuk menyaksikan Pemburu Saka dibintangi oleh Sufyan Suhaimi, Syah Kimi
Nain, Arena Wan, Bel Nasri dan ramai lagi dengan muat turun dan langgan tonton sekarang. Semua favourite anda di sini. Itu dia Pemburu Saka. Jangan lupa temu janji kita. Wow. Okey, wow, itu mengenai Pemburu Saka dan saya nak ajak juga penonton-penonton untuk meriahkan sambutan Aidilfitri tahun ini dengan Rara Macam Dulu-Dulu, sebuah kempen istimewa yang dibawakan khas oleh Media Prima Berhad. Walau bagaimana maju sekalipun dunia kini, budaya dan tradisi masa lalu hendaklah sentiasa dihargai. Raya ini raikanlah kembali kenangan indah dulu-dulu. Salam Syawal dari Media Prima Berhad. Untuk maklumat lanjut sila layari extra.com.my/macam dulu-dulu. Okey, baik. Raya macam dulu-dulu. Ya, bercakap mengenai dulu-dulu ni, Syira. Ini komen daripada Thursday. Silakan. Raya macam dulu-dulu, tahun 60-an, dapat 10 sen je. Tapi seronok air botol loncan mesti ada. Saya rasa air botol loncan tu... Air botol loncan yang mana? Macam mana? Dia letak duit dalam ke macam mana? Dia botol kaca ke macam mana? Boleh hantar foto ke dekat... botol kaca hitam tu. Rasanya saya macam pernah tengok dulu-dulu. Ada lagi tak Sugi? Saya punya line slow kat sini. Okey, baik. Ini daripada Hazar Nain. Katanya, satu je ayat yang tak nak dengar pasal zuriat. Kita yang merancang, Tuhan yang menentukan. Jadi, baiklah kita jaga. Elok-eloklah bila nak bertanya kepada orang. Jaga mulut kita, jaga sensitiviti kita. Dan ni kelakar. Tetapi saya nak bacakan juga. Siti Sakinah, ziarah jangan datang macam satu bas sekaligus. Wow, kesian tuan rumah. Selagi rumah yang raya tak berapa nak raya. Lagi-lagi rumah nak raya tu tak berapa nak raya. Tak adalah rasa serba salah ke tengok anak tuan rumah penat nak bancuh air dengan cawan tak ada, air bancuh pun tak ada. Itu pentingnya untuk kita bertanya dahulu sebelum menziarahi. Raya kalau nak bawa sepasukan bola sepak pada saya tu boleh, tapi tolong bagi tahu sehari awal. Jangan kita ada depan rumah nanti terkejut. Ramainya dia orang dah mula risau cukup ataupun tidak kata orang makanan yang disediakan. Apapun tolong catat satu persatu apa adab kita menziarahi rumah tangga. Ada banyak rumah tangga pula dah berhari raya, ada banyaklah kan dari segi masa, dari segi pertuturan pakaian dan sebagainya. Dan untuk hari esok juga hari raya, betul? Ya, betul. Esok WHR akan kembali dengan topik sedekah, zakat dan duit raya. Okey, baik, selesai untuk siaran hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda, atas komen anda. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada